Assalamualaikum dan hai murid-murid semua. Bertemu lagi kita dalam sesi pembelajaran Bahasa Melayu tahun 4. Pada hari ini kita akan teruskan dengan unit 2, Prihatinnya Kita, tajuk Kita Lakukan Bersama-sama. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid akan membaca dan memahami bahan grafik daripada multimedia untuk membuat gambaran. Rujukan dokumen penjajaran kurikulum 2.0, standard pembelajaran 2.2.1. Kriteria kejayaan kita pada hari ini ialah murid berjaya sekiranya dapat: pertama, membaca teks dengan sebutan yang jelas dan betul. Kedua, menyatakan sekurang-kurangnya satu faedah amalan masyarakat prihatin. Ketiga, melengkapkan peta pokok dengan jawapan yang betul. Jadi, murid-murid sudah bersedia? Jom kita belajar Bahasa Melayu. Fokus kemahiran kita pada hari ini ialah kemahiran membaca. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 8 dan 9. Jom kita mulakan. Cikgu minta murid-murid untuk baca bersama-sama cikgu. Kita lakukan bersama-sama. Murid-murid tahun 4 Harmoni telah diminta oleh guru mereka untuk mencari maklumat tentang aktiviti masyarakat yang prihatin di Malaysia. Mereka diminta membentangkan maklumat yang diperoleh kepada rakan-rakan sekelas. Rajiv, Jit Wen dan Jimmy telah berkumpul di rumah Hadif untuk membincangkan tugasan tersebut. Mereka melakukannya bersama-sama. Aktiviti pertama ialah rumah terbuka. Amalan rumah terbuka merupakan satu cara masyarakat di negara ini bergaul antara satu sama lain. Dengan menghadiri rumah terbuka, masyarakat yang berbilang bangsa di negara ini dapat berkenal-kenalan dan beramah mesra. Amalan kunjung mengunjungi juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Aktiviti yang kedua ialah usung rumah. Amalan mengusung rumah dilakukan untuk memindahkan rumah ke lokasi baharu. Amalan ini menjadi satu budaya masyarakat tradisional di negara ini. Amalan mengusung rumah menunjukkan masyarakat yang sangat prihatin sesama jiran tetangga. Mereka mencari buluh di hutan bersama-sama. Kemudian, mengikat buluh-buluh tersebut di bahagian bawah rumah. Selepas itu, rumah tersebut diusung ke lokasi tapak rumah yang baharu. Setelah selesai, para pengusung rumah akan dijamu dengan makanan dan minuman. Keadaan ini menunjukkan tuan rumah prihatin dan menghargai pertolongan yang diberikan oleh masyarakat. Seterusnya, aktiviti gunting rambut percuma. Perkhidmatan gunting rambut secara percuma meringankan beban ibu bapa. Perkhidmatan ini dijalankan hasil kerjasama ketua kampung dan masyarakat setempat di Kampung Tok Rimau. Ketua kampung menyatakan bahawa perkhidmatan seperti ini mampu membantu masyarakat setempat yang berpendapatan rendah. Usaha ini membuktikan penduduk kampung tersebut mengambil berat tentang kebajikan sesama mereka. Bagi mereka, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dan akhir sekali ialah aktiviti gerobok rezeki. Gerobok rezeki ini terdapat di beberapa buah masjid dan surau. Gerobok rezeki ini ditempatkan di bahagian luar masjid atau surau. Hal ini bagi memudahkan golongan miskin mengambil barangan keperluan mereka. Barangan tersebut disumbangkan oleh masyarakat setempat yang ingin berkongsi rezeki. Barang-barang yang disediakan termasuklah beras, tepung, susu bayi, minyak masak dan sebagainya. Gerobok rezeki ini menunjukkan bahawa masyarakat di negara ini prihatin. Baiklah murid-murid, jadi tadi kita telah baca teks tersebut bersama-sama. Aktiviti seterusnya ialah murid perlu melengkapkan peta pokok di muka surat 9 buku teks. Jom kita tengok peta pokok tersebut. Baiklah, berdasarkan peta pokok ini, murid-murid perlu mengenal pasti faedah amalan masyarakat prihatin. Adakah murid-murid tahu apakah yang dimaksudkan dengan faedah?
Faedah bermaksud manfaat atau kebaikan yang akan diperoleh apabila kita melakukan sesuatu perkara. Jadi, berdasarkan teks yang telah kita baca bersama-sama tadi, cikgu minta semua murid untuk mengenal pasti faedah bagi setiap aktiviti yang dilakukan. Jangan risau ya murid-murid, kita akan buat bersama-sama. Aktiviti yang pertama ialah rumah terbuka. Dapatkah murid-murid kenal pasti apakah faedah mengadakan rumah terbuka? Ya, dapat kita lihat pada baris yang kelima, ada dinyatakan bahawa dengan menghadiri rumah terbuka, masyarakat yang berbilang bangsa di negara ini dapat berkenal-kenalan dan beramah mesra. Jadi itu adalah faedah yang pertama. Jadi faedah yang kedua ialah amalan kunjung mengunjungi juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Jadi, dapat kita olah sedikit ayat di situ dan kita tulis pada ruangan maklumat di peta pokok. Faedah yang pertama, masyarakat dapat berkenal-kenalan dan beramah mesra. Faedah yang kedua, dapat mengeratkan hubungan silaturahim melalui amalan kunjung mengunjungi. Okey, seterusnya. Faedah amalan masyarakat prihatin bagi aktiviti usung rumah. Okey, cuba murid-murid lihat. Dan kenal pasti apakah faedahnya. Ya, faedah yang pertama ialah ada dinyatakan di situ. Amalan mengusung rumah ini menunjukkan masyarakat yang sangat prihatin terhadap prihatin sesama jiran tetangga. Bagaimana mereka menentukan masyarakat yang sangat prihatin itu? Ya, ada pada ayat seterusnya. Mereka mencari buluh di hutan bersama-sama. Dan yang seterusnya itulah yang menunjukkan betapa bekerjasamanya masyarakat pada kampung itu. Okey, jadi dapat kita tulis pada peta pokok. Okey, faedah yang pertama dapat mewujudkan budaya masyarakat prihatin sesama jiran. Yang kedua, menyemarakkan amalan kerjasama dalam kalangan jiran tetangga. Okey, kita lihat aktiviti yang ketiga, iaitu aktiviti gunting rambut secara percuma. Faedah bagi aktiviti ini ialah perkhidmatan gunting rambut secara percuma dapat meringankan beban ibu bapa. Jadi itu adalah faedah yang pertama. Dan faedah yang kedua, ketua kampung menyatakan bahawa perkhidmatan seperti ini mampu membantu masyarakat setempat yang berpendapatan rendah. Jadi dapat kita tulis pada faedah amalan masyarakat prihatin pada peta pokok ini. Okey. Yang pertama, dapat meringankan beban ibu bapa yang kurang berkemampuan. Yang kedua, membantu masyarakat yang berpendapatan rendah. Jadi itu adalah faedah-faedahnya. Baiklah, akhir sekali, gerobok rezeki. Faedah bagi amalan gerobok rezeki ini, pertama, memudahkan golongan miskin mengambil barangan keperluan mereka. Dan seterusnya, barangan tersebut disumbangkan oleh masyarakat setempat yang ingin berkongsi rezeki. Jadi apa yang dapat kita fahami daripada teks ini? Dan kita perlu olah dia ke dalam peta pokok tersebut. Okey, murid-murid lihat ya. Okey, yang pertama, faedah daripada gerobok rezeki ini ialah dapat memudahkan golongan miskin mengambil barangan keperluan. Okey, apakah barangan keperluan tersebut? Ada dinyatakan barangan tersebut ialah beras, tepung, susu bayi, minyak masak dan sebagainya. Seterusnya, faedah yang kedua ialah masyarakat dapat bersama-sama berkongsi rezeki dengan golongan yang kurang mampu. Jadi murid-murid, berdasarkan maklumat yang telah kita peroleh bersama-sama tadi, cikgu minta kamu lengkapkan keempat-empat maklumat tadi ke dalam peta pokok di bawah. Lembaran kerja bagi peta ini telah pun cikgu masukkan ke dalam Google Classroom. Kamu boleh buat dan turn in tugasan ini di sana. Baiklah, setakat itu sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Cikgu berharap kamu dapat melengkapkan tugasan di Google Classroom dengan jayanya. Semoga apa yang cikgu kongsikan pada hari ini dapat memberi manfaat kepada semua. Jumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Bye!